Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas Jawi bersama saya, Muallimah Nisa Nabila binti Ahmad Fauzi. Apa khabar semua? Saya harap anak-anak murid yang Muallimah kasihi semua berada di dalam keadaan yang baik dan sihat sejahtera. Baik semua, dah sedia untuk memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini? Dah sedia? Alhamdulillah. Kalau macam tu, mari kita lihat tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, kelas. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini adalah masih lagi dalam pelajaran yang ketiga, iaitu vokal berganding. Dalam tajuk ini terdapat 3 unit. Dan 2 unitnya telah kita pelajari dalam kelas sebelum ini. Yang mana unit yang pertama iaitu vokal berganding IA dan unit kedua vokal berganding IU. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk dalam unit yang terakhir iaitu unit yang ketiga. Sebelum kita masuk pada unit yang ketiga, Muallimah nak buat pengulangan sikit untuk tajuk vokal berganding menerusi 2 unit yang kita telah pelajari pada hari ini. Okey, baik. Jom kita lihat. Yang pertama, Muallimah nak tanya dekat anak-anak murid Muallimah semua ni. Apa yang dimaksudkan dengan vokal berganding? Muallimah lah nak tahu awak ni lupa ke, masih ingat ke? Apa? Ada yang lupa? Ada yang ingat? Tak apa. Kalau ada masih lupa dan masih lagi ingat, okey, jom. Yang lupa tu Muallimah nak kasih ingat balik, dan yang dah ingat tu biar dia ingat lagi supaya dia mudah untuk mengeja dan mengenal pasti vokal berganding. Okey, baik kelas. Vokal berganding ialah apabila terhimpun 2 huruf vokal dalam satu perkataan, tetapi ianya terpisah dalam 2 suku kata. Vokal pertama berada di akhir suku kata pertama dan vokal kedua berada di awal suku kata yang kedua. Okey, jelas tak? Tak jelas? Okey, tak apa. Kalau tak jelas, bagi ruang pada Muallimah untuk ulang semula. Okey, Muallimah ulang ya. Vokal berganding ialah terhimpun 2 huruf vokal dalam satu perkataan, tetapi ianya terpisah dalam 2 suku kata. Vokal pertama berada di akhir suku kata pertama dan vokal kedua berada di awal suku kata yang kedua. Jadi, maksudnya dekat sini, bila kamu lihat ada 2 huruf vokal duduk bersebelahan dan dibunyikan ia terpisah kepada 2, maka itulah yang dimaksudkan dengan vokal berganding. Dan pastikan vokal berganding, vokal yang pertama tu dia berada di dalam suku kata yang pertama dan berada di akhir. Dan vokal berganding yang kedua dia berada di awal suku kata yang kedua. Dan dia bertembung bila digabungkan kedua-dua suku kata dan menjadi satu perkataan yang lengkap. So, itulah yang dinamakan sebagai vokal berganding. Masih ada yang keliru ke? Ada lagi yang tak ingat? Ada? Okey, ada. Kenapa ada? Apa? Sebab tak nampak contoh, tak clear. Okey, tak apa. Tak clear. Kalau macam tu,
Mari kita lihat contohnya supaya kamu semua nampak apakah yang dinamakan sebagai vokal berganding. Untuk hari ini, perkataan yang Muallimah nak gunakan adalah perkataan siar. Perkataan siar. Cuba kita lihat pada perkataan siar. Dalam perkataan siar, terdapat dua suku kata. Suku kata. Suku kata pertama adalah si dan suku kata yang kedua adalah r. So, kita lihat dulu pada suku kata yang pertama. Cuba lihat pada suku kata pertama. Ada tak huruf vokal dekat situ? Ya, ada, iaitu vokal I. Yang mana vokal I terdapat di akhir suku kata. Jom kita lihat pula pada suku kata yang kedua, iaitu perkataannya adalah R. Dalam perkataan R, ada tak huruf vokal dekat situ? Ya, ada huruf vokal A. Yang mana huruf vokal A terdapat di awal suku kata. Jadi, bila digabungkan perkataan pertama dan perkataan kedua, menjadikan dua suku kata ni bila digabungkan menjadi satu perkataan, iaitu perkataannya siar. Sebelum kita pergi lebih lanjut, Muallimah nak tanya, ada tak pertembungan dua huruf vokal dekat situ? Ada tak? Ya, ada. Perkataannya adalah siar dan vokal yang bertembung adalah vokal I dan A. Dan kedua-duanya duduk bersebelahan dan terpisah dengan suku kata. Bila awak jumpa je perkataan yang ada pertembungan dua huruf vokal ni, bila digabungkan, bila dijawikan, awak tak payah pening kepala, senang sahaja, cuma jawikan mengikut padanan huruf. Jadi, perkataan siar bila dijawikan menjadi sin ya alif ra. Yang mana S padanan hurufnya adalah sin. I padanan hurufnya adalah ya. A padanan hurufnya adalah alif dan R padanan hurufnya adalah ra. So, dekat sini ada pertembungan. Saya kata tadi ada pertembungan huruf vokalnya, iaitu pertembungan antara huruf I, A dalam bumi dan jawi ya alif. So, inilah contoh untuk vokal berganding. Jelas tak? Ke masih ada yang sama-sama? Apa? Masih ada lagi. Sebab apa masih? Oh, bela. Macam mana nak Eza? Macam mana caranya? Okey, tak apa. Kita dah lihat contoh tadi. Dalam contoh tadi pun, Muallimah dah terangkan. Okey, sekarang ni, Muallimah nak terangkan lebih terperinci kaedah penulisannya. Nak ingatkan balik awak ni. Okey, kaedahnya adalah dengan mengeja mengikut padanan huruf. Rumi kepada jawi, jawi kepada rumi. Jadi, bila awak nampak je vokal berganding ni, awak dah tak payah pening kepala. Okey. Awak terus jawikan mengikut padanan huruf. Jawikan mengikut padanan hurufnya. Seandai kata huruf kat situ dia guna huruf B dalam ruminya. Jadi, dalam jawi guna huruf ba. Kalau huruf ruminya adalah A, dalam jawi adalah huruf alif. So, tak payah pening kepala macam mana untuk mengeja. Okey, macam sebelum ni, ada beberapa perkataan yang Muallimah kata, kalau kita jawikan, kita tengok dulu perkataan tu. Sama ada huruf A-nya tu, alifnya tu kita tulis ataupun tidak. Huruf I ataupun huruf Ya-nya sama ada dalam jawi kita
tulis ataupun tidak. Tapi bila awak nampak je pertumbungan huruf vokal, so tak payah pening kepala, terus jawikan macam biasa ikut padanan huruf. Tu saya cakap pentingnya bila kita nak menjawikan, kita tengok perkataan tu dulu dan kita sebut baru kita jawikan. Baik kelas. Dah jelas? Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Ni kita terus masuk tajuk pelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini. Yang mana masih lagi dalam pelajaran yang ketiga, tetapi unit yang akan kita pelajari hari ini adalah unit yang terakhir, iaitu unit ketiga, vokal berganding UA. Vokal berganding UA. Baik kelas, Mu'alimah nak tanya pada semua anak murid Mu'alimah ni, apa ya padanan huruf bagi A dan U? Ingat tak? Alhamdulillah yang masih ingat. Kotlah ada yang tak ada lagi yang masih tak ingat kan? Kalau ada lagi yang masih tak ingat, Mu'alimah nak bagi tahu padanan huruf untuk A dan juga U. Okey, baik kelas. Kalau awak jumpa perkataan yang hurufnya U, maka dalam jawi automatik pakai waw. Kalau awak jumpa huruf A dan padanan huruf jawinya adalah huruf alif. So, set dekat kepala awak. Okay, kalau U pakai O. Kalau A pakai alif. Kalau waw pula padanan ruminya ada dua. U dengan O. Ada U dengan O. So, bila awak jumpa huruf waw, awak sebut dulu perkataan tu. Apa je bunyi dia? That's why saya kata tadi, penting kalau kita menjawikan, kita kena baca dulu perkataan, sebut dulu sampai jadi perkataan. Selalu tak Mu'alimah sebut dan selalu tak Mu'alimah ingatkan, ya selalu Mu'alimah selalu ingatkan, Mu'alimah selalu sebut. Kalau nak menjawikan ataupun nak merumikan, baca dulu perkataan tu. Baru kita jawikan dan kita rumikan. Okay, baik. Pada alif, tak ada masalah. Bila awak nampak je alif, automatik dia pakai A. Sebab apa? Sebab huruf alif tidak berfungsi dengan apa-apa huruf. Okay, jelas tak? Alhamdulillah kalau jelas. Kalau macam tu, jom kita pergi seterusnya. Okay, macam mana kaedah untuk mengejanya? Kaedahnya adalah sama seperti yang diterangkan sebelum ini, dengan mengeja mengikut padanan huruf yang betul. Dengan mengeja mengikut padanan huruf yang betul. Macam Mu'alimah cakap tadi. Okay, ikut. Kalau kat situ dia tulis huruf ruminya B. So, dalam jawi kita pakai ba. Kalau huruf ruminya pakai alif, automatik huruf ruminya pakai A, automatik huruf jawinya pakai alif. Kalau rumi dia letak U, automatik dia pakai waw. Okey, baik. Nak lagi jelas, kita tengok pada contoh. Contoh perkataan yang Mu'alimah nak gunakan hari ini adalah jual. Dalam rumi, jual dieja sebagai J-U-A-L. J-U-A-L. Dan bila dijawikan, dia menjadi jim, waw, alif, lam. Jim, waw, alif, lam. Mengikut betul-betul padanan huruf ruminya. Okay, macam J, jawinya pakai jim. Kalau U, jawinya pakai waw. Kalau A, jawinya pakai alif. Dan L, jawinya pakai lam. Okay, ada tak berlaku penumpungan huruf vokal dekat situ? Ya, ada. Iaitu vokal U, A untuk rumi dan jawinya waw, alif. Maka berlakulah vokal berganding di situ. Okey, jelas? Okey, jelas. Apa? Asal dia dengar orang cakap. Boleh tak Mu'alimah sebutkan contoh-contohnya? Nak bagi faham ya. Okey, boleh. Mu'alimah boleh terangkan ataupun Mu'alimah boleh sebutkan antara contoh-contohnya. Antara contoh-contohnya adalah Pertama adalah perkataan puan. Dalam rumi eja puan
P pula. Saja je. P-U-A-N. Puan. P-U-A-N. Puan. So, dalam jawina, puan dieja sebagai pawau alif nun. Pawau alif nun. Puan. Contoh yang kedua adalah tuan. Tuan. Eja tuan adalah ta. Waw alif nun dalam jawi dan dalam ruminya adalah T-U-A-N. Tuan. Contoh yang ketiga adalah jual. Jual. Dalam rumi jual dieja sebagai J-U-A-L. J-U-A-L. Dalam jawi menjadi jim waw alif lam. Jim waw alif lam. Yang keempat adalah luwah. Luwah. Eja luwah dalam rumi adalah L-U-A-H. L-U-A-H. Dalam rumi, itu dalam ruminya. Manakala dalam jawinya, lam waw alif ha. Lam waw alif ha. Baik kelas, Mukadimah nak kamu lihat keempat-empat contoh ni. Ada tak berlaku pertembungan huruf vokal U dengan A dekat situ? Ada tak? Ya, ada. Dan ia berada di tengah-tengah perkataan dan terpisah dalam dua suku kata. Jadi, itulah yang dinamakan sebagai vokal berganding. Semua dah jelas? Alhamdulillah, semua dah jelas. Okay. Mukadimah nak bagi kamu semua tengok satu teks ni. Kita baca, kita fahamkan dan teliti teks berikut. Ada tak dalam teks tu contoh-contoh daripada tajuk vokal berganding? Teksnya adalah Tuan Haji Hakim jual buah di pasar. Peniaga bertuah dapat pasar baru. Luas dan besar. Ada yang menjual lengkuas dan kuah rujak di ruang yang disediakan. Okay, baik, Mukadimah ulang balik ya petikannya. Tuan Haji Hakim jual buah di pasar. Peniaga bertuah dapat pasar baru. Luas dan besar. Ada yang menjual lengkuas dan kuah rujak di ruang yang disediakan. Baik, kelas. Dalam petikan ni terdapat beberapa contoh vokal berganding UA. Okay. Contoh yang pertama adalah tuan. Yang kedua adalah jual. Yang ketiga adalah buah. Yang keempat adalah bertuah. Yang kelima adalah luas. Keenam adalah penjual. Ketujuh adalah lengkuas. Ke-8 adalah kuah. Dan ke-9 adalah di ruang. Jadi jumlah dalam petikan ni ada 9 contoh vokal berganding. Baik kelas, itu sahaja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap semua murid-murid dapat faham, ingat apa yang telah kita pelajari pada hari ini dan yang telah kita pelajari dalam kelas-kelas sebelum ini. Sebelum Mukadimah nak akhirkan kelas pada hari ini, Mukadimah nak share satu nasihat daripada Imam Syafi'i yang berbunyi, saudaraku, ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara yang akan aku beri perinciannya. Pertama, kecerdasan. Kedua, semangat. Ketiga, bersungguh-sungguh. Keempat, dirham. Kerelaan hati mengeluarkan wang. Kelima, bersahabat dengan guru. Dan yang terakhir adalah memerlukan waktu yang lama. Jadi, dalam kita menuntut ilmu, Mukadimah nak ingatkan kepada awak semua, Imam Syafi'i pun pesan, kena ada 6 perkara ni.
Pertama adalah kecerdasan. So, badan kena cerdas, kita kena sihat. Jadi, kena jaga kesihatan. Yang kedua, kita hendaklah bersemangat. Bersemangat untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu. Sebab mencari ilmu adalah kewajipan. Yang ketiga, kita kena bersungguh-sungguh. Ingat, dalam apa yang kita kena buat, kita pentingnya bersungguh-sungguh. Yang keempat, dirham keadaan hati mengeluarkan wang. So, kita rela untuk mengeluarkan duit untuk mencari ilmu. Okey, kelima, bersahabat dengan guru. Maksud dia berbuat baik dengan guru, hormat kepada guru dan memerlukan waktu yang lama. Sebab dalam menuntut ilmu ni, tempohnya adalah panjang. Yang mana ilmu ni takkan habis dan ilmu ni kita belajar sampailah kita mati. So, ingatlah 6 perkara ni tadi ya, anak-anak murid mukadimah yang mukadimah saya sekalian. So, untuk hari ini, alhamdulillah, tamat sudah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan ilmu yang diperoleh pada hari ini menjadi penolong hidup kita di masa akan datang, insya-Allah. Terima kasih Mukadimah ucapkan kepada mereka yang menonton video ini. Semoga dipermudahkanlah segala urusan kita. So, sekiranya ada yang masih tak faham lagi, Mukadimah harap boleh terus hubungi Mukadimah dekat nombor Mukadimah lah. Okey, itu sahaja. So, akhir pesanan Mukadimah, tolong jaga kesihatan, jaga diri, jaga solat, hormat ibu bapa. Siapkan segala kerja yang diberikan oleh Muallim dan Mukadimah kamu semua dengan sempurna. InsyaAllah ada rezeki, ada masa kita jumpa lagi. Dan Mukadimah akhiri kelas kita hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.